dalam permintaan para pekerja-pekerja sama untuk tujuan yang sama. Telah saya katakan tadi. Ya, ini secara detailnya saya berkata, tapi benda ini setelah saya katakan, kadang berlakulah politik dalam pekerjaan. Ini tak bagus. Kita balik kepada falsafah Tao tadi, dia tak ada politik. Dan Islam juga mengajar kita, apabila kita sembahyang berjemaah dalam satu organisasi, kita ikut apa yang imam buat. Tak ada orang bantah pun. Tak ada, jangan. Engkau kita dengan kita dengan kita, tak ada. Dan Islam mengajar kita supaya dalam satu kelompok manusia berbaik-baik antara satu sama lain. Sebab itu dalam Al-Quran dia kata, Tuhan jadikan manusia berbagai bangsa, berbagai kaum. Untuk mereka bertukar-tukar, bekerjasama untuk mendapatkan satu matlamat yang sama. Sebab itu, dalam pengurusan orang putih kata, time management. Tapi orang Islam dah lama mengajar time management kepada umat Islam. Apabila dia mengakui di bahawa dia Islam, dan dia mengucap 2 kalimah syahadat, dan dia percaya dengan rukun Islam yang 5, kerana rukun Islam yang 5 itu adalah time management. Pengurusan. Boleh sembahyang subuh pukul 8 pagi? Ya, dah lambat. Kita hari raya. Bagi orang Islam, nak bayar zakat, dah lepas orang sembahyang raya. Boleh tak? Zakat fitrah? Tak boleh. Jadi kita diasuh supaya mengikut masa yang ditetapkan. Dan kita mengucap 2 kalimah syahadat pun ada masa-masa tertentu. So, sebagai seorang manusia, kita kena ada etika ini. Sebab itu dalam organisasi sangat penting ini. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa mustahak organisasi ini? Apa salah? Ada penjara, tubuh penjara, siapa dia? Jaga. Kita tak ada hala tuju. Kerana dalam usahanya organisasi, kerana dia menstrukturkan di mana yang kuasa untuk mempengaruhi, memberi perintah. Maknanya ada satu kumpulan, dia mesti ada ketua. Kalau tak ada ketua, saya ingat apa tu Bandar Hilir ni akan jadi apa? Dia dengan cara dia dengan cara dia, saya ingat penghuni dalam tu pening kepala. Jadi kita kena ada satu sistem dalam kita sama. Masing-masing ada tanggungjawab. Kerana kedudukan atau hierarki dalam sesuatu organisasi itu sangat penting, kerana dia membentuk siapa tugas, apa bidang tugas masing-masing. Kita kena faham. Sebab itu, kalau dalam tentera atau dalam tentera, dengar dulu. Ikut buat dulu. Nak argue kedian. Kerana itu dibacakan. Kalau nak argue dalam hutan tengah perang, no, laba-laba habis satu platoon habis. Di sini kita penting ada ketua. Jadi tuan-tuan dan puan, ta'arif pengurusan, dalam pengurusan sebagai ketua pula, dia merancang. Ketua itu merancang sesuatu, lepas dia rancang, dia organisekan benda itu. Sebab itu, dia kata tiap-tiap minggu, dia ada Monday morning prayers, So, untuk kita menyampaikan amanat, untuk kita rancang apa kita nak buat sepanjang minggu. So, sebagai ketua-ketua section, dia menjadi pemimpin dalam seksi masing-masing. Kenapa? Kerana ada tugas yang diamanahkan untuk tiap-tiap section masing-masing. Dia ada ketua. Dan apabila kita dah buat sesuatu organize atau memimpin sesuatu, kita kena kawal. Kita kena lihat apakah orang yang diarahkan kerja ini dah melaksanakan amanah yang diamanah kepada dia. Kalau kita tak buat pemerhatian atau kita tidak boleh melihat balik atau kawal balik, maka berlakulah kepincangan dalam organisasi. Di sini yang kita kena faham. Sebab itu, tuan-tuan semua ada organisasi. Jadi tuan-tuan dan puan, kita melihat proses pengurusan organisasi, kita melihat adalah daripada bermula apa dia asas, pengetahuan asas dan kunci skill pengurusan itu. Setiap orang dilahirkan sebagai pemimpin.
tuan-tuan semua ni semua adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya kita memimpin, tuan-tuan ada klien yang nak dipimpin dalam itu. Itu amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua manusia. Kemudian kita tengok pencapaian apa matlamat kita. Sebab itu kita melihat apa matlamat organisasi itu. Kita capai atau tidak? Dan apa fungsi pengurusan itu? Telah saya katakan tadi, pengurusan itu dia merancang dan seterusnya. Dan kita melihat kaedah atau peranan kerja dan agenda kerja. Apa agenda kerja kita hari ini? Sebab itu kita dibagi apa peranan tuan-tuan. Dia kata, Sarjan Jamaluddin dia kata, you kena minta orang you buat ini. So, Sarjan Jamaluddin kena tentukan bahawa orang di bawahnya melakukan kerja. Itulah agenda kerjanya. Dan dia kata kaedah nak buat bergantung kepada kebijaksanaan Sarjan Jamaluddin dan dengan hasil bantuan orang di bawahnya. Dan kita kena dengar juga idea mereka. Selalu orang dia tahu saya sarjan. Orang lain tak boleh dengar cakap saya, mesti dengar cakap saya. I'm the always right, I'm the boss. No, bukan. Kadang-kadang kita kena dengar apa kata orang di bawah kita. Mungkin dia mempunyai ide yang lebih baik daripada kita. Tapi kalau kita sebagai bos, jangan pula terus ambil. Jagalah pride kita. Kan? So, kita kena pandai give and take. Ya? Barulah kita laksanakan fungsi ini semua. Dan seterusnya kita kena capai apa visi dan misi organisasi. Mana setiap seksi yang buat tu untuk capai kepada vision organisasi. Kita nak jaga ni jabatan penjara ni supaya orang kata, oh jabatan number one, the best. Ini yang kita nak jaga. Semua orang bertanggungjawab. Sebab itu dari segi realitinya, cara pemakaian kita, cara kita beruniform, kena jaga. Kenapa? Image organisasi. Jadi tuan-tuan dan puan, karena dalam pengurusan ini atau dalam organisasi ini, dia ada pengurusan barisan pertama. Ini yang saya katakan, ini kerja Sarjan Jamaluddin. Dan lepas tu, pengurusan pertengahan, all the officers. Kemudian pengurusan atasan, mana pengarah. So dalam konsep pengurusan, orang di bawah dia banyak kepada berhubung dengan pekerja. Dan teknik bekerja. Itu pasal kita tengok tentang manusia dan tentang teknik itu tebal sikit. Itu pengurusan di bawah. Dan pengurusan pertengahan, kita melihat konsep dia dah tebal sikit. Dan manusia banyak. Kerana dia banyak berhubung dengan manusia, teknik dia dah kurang sikit. Tetapi pengurusan atasan banyak kepada konsep. Itu apa yang nak kita lakukan. Prosedur dan segala-galanya. Sebab itu kadang-kadang janganlah pula. Saya tengok bos ni duduk je dalam bilik. Kejap-kejap kan dia keluar. Kita jangan salah faham. Kerana dia banyak membawa konsep. Bila dalam manusia, kenapa manusia juga tebal? Kerana dia bukan lagi berhubung dengan orang setempat. Dia juga kena berhubung dengan orang luar. Dengan jabatan lain. Sebab itu dia selalu keluar. Di sini. Tapi kalau kita nak selalu keluar macam tu, kita berusaha sungguh untuk capai ke tahap itu. Tapi kalau sekarang kita keluar, mana kita keluar terus lah. Sini bezanya. Setiap orang ada peranan masing-masing. So jangan salahkan. Kadang-kadang kita tengok sebagai pegawai atasan, kita tengok dia datang, the first thing dia tengok adalah surat khabar. Bila dia masuk pejabat. Kerana ini penting. Sebagai pengurusan atasan, dia kena tahu isu semasa di negara. Mana? Kalau kita tengok, tak tanya bila pagi-pagi kadang-kadang ibu pejabat dah telefon. Dia tak baca ke khabar apa benda cerita hari ni? Dia kena tahu. Jangan pula kita ikut. Jangan kita ikut apa yang bos buat pula. Nanti kerja kita lain, kerja dia lain. Ini bezanya. Ya. Karena saya menilai ini, kalau kita melihat